Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Airi binti Muhammad Imran. Nombor menteri ASN 200210040. Tajuk forum kita pada hari ini adalah berkenaan Majlis Amanah Rakyat MARA yang memainkan peranan dalam menyumbang kepada pembangunan negara dan apakah sumbangan MARA terutama kepada masyarakat Bumi Putera di Malaysia. Tanpa berlengah masa lagi, kita mulakan dengan pengenalan tentang MARA dari segi keusahawanan dan juga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Yasmin Amziah binti Anwarah, bernama metrik ASN 200210055. Majlis Amanah Rakyat atau lebih dikenali sebagai MARA telah ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun di bawah Akta MARA 1996. Objektif utama penubuhan MARA ialah untuk menambah dan meningkatkan penyertaan kaum Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera sejajar dengan dasar ekonomi baru. Ini dilakukan dengan menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah pembentukan masyarakat peniaga Bumiputera yang jaya. Penubuhan MARA adalah berasaskan cetusan idea dalam Kongres Ekonomi Bumiputera pertama yang telah diadakan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur. Melalui kongres tersebut, resolusi yang mahukan agar RIDA disusun semula telah diluluskan. RIDA atau Rural and Industrial Development Authority ditubuhkan pada tahun 1953 bagi membangunkan dan memajukan masyarakat di kawasan luar bandar. Sejak penubuhannya, banyak pembangunan dan kemajuan telah tercapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA. Dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sejajarnya. Majlis Amanah Rakyat MARA telah menerajui pembangunan Bumiputera sejak 55 tahun dan berperanan sebagai agensi kejuaraan ekonomi yang mencurahkan pelbagai transformasi dalam kesusahanan serta pendidikan Bumiputera. MARA membantu masyarakat Bumiputera dalam pendidikan tinggi sehingga terutama dalam pemberian beasiswa dan beasiswa pinjaman. Eloklah dibandingkan pemberian beasiswa di zaman penjajahan British. Pendidikan orang Melayu dan masyarakat Bumiputera lainnya diabaikan oleh pihak penjajah. Setelah tanah Melayu mencapai kemerdekaan, usaha-usaha telah dibuat untuk memberi pendidikan kepada masyarakat Bumiputera. Usaha-usaha yang tegas membantu masyarakat Bumiputera dalam pendidikan ini kerana tampuk pemerintahan telah dipegang oleh kerajaan yang mereka dari belenggu penjajah. Semenjak penubuhannya MARA berjaya menaja seramai 77,405 orang pelajar. Statistik tahun 2018 yang mengikuti pelbagai bidang pengajian. Mereka ini merupakan bekalan guna tenaga dalam bidang pengurusan teknikal, profesional yang terpenting kepada pembangunan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yasmin. Seterusnya, apakah peranan MARA dalam sektor keusahawanan? Assalamualaikum, nama saya Nur Irina binti Harun, nombor metrik ASN 2002-10046. Majlis Amanah Rakyat MARA juga merupakan sebuah agensi pembangunan sosioekonomi yang komited membangunkan usahawan Bumiputera yang berdaya saing di peringkat negara maupun antarabangsa. Skim pinjaman MARA ialah pembiayaan sentiasa diperkasa untuk lebih menggalakkan golongan Bumiputera mencebur dan serta berdaya saing di peringkat dalam dan luar negara.
Selain itu, Mara menyediakan ekosistem keusahawanan lengkap dalam membantu usahawan Bumiputera menumpukan pembangunan usahawan. Program ini ditawarkan bertujuan menyediakan usahawanan dengan ilmu perniagaan diperlukan melalui latihan dan program keusahawanan di reka khas Mara. Pembangunan atau bisnes bertujuan meningkatkan kapasiti ke peringkat antarabangsa merangkumi program pada penjenamaan maupun sektor industri. Program Gate to Global adalah antara program disediakan khas oleh Mara yang memfokuskan pemasaran bagi membantu usahawan meningkatkan kapasiti dan keupayaan syarikat Bumiputera agar berdaya saing menembusi pasaran antarabangsa. Nama saya Nur Atira binti Talib, nombor matrik ASN 2002-158. Seterusnya dalam sektor keusahawanan juga, pembiayaan menerusi pinjaman perniagaan Mara ini juga dapat digunakan oleh usahawan untuk membeli bahan mentah, bahan separuh siap. Pembiayaan Mara ialah berdasarkan konsep al-murabahah. Apa yang menarik ialah setelah nilai bayaran sewa diselesaikan sepenuhnya dalam tempoh tertentu, peralatan berkenaan akan dipindah milik kepada usahawanan sebagaimana amalan dalam skim sewa kenderaan. Seperti anda tahu, kalau kita nak memohon apa-apa mestilah ada syaratnya kan. Begitu jugalah Mara. Ada beberapa syarat kelayakan berkenaan dipenuhi, biasanya tidak sukar untuk Mara meluluskan sesuatu permohonan pembiayaan kewangan kepada keusahawanan. Antaranya ialah warga negara Malaysia berketurunan Melayu atau Bumiputera, berumur 18 tahun dan lebih, menjalankan perniagaan sepenuh masa, mempunyai lesen, permit, surat kebenaran pihak berkuasa. Modal permohonan mestilah 10% daripada kos projek, menjalani ujian psikometrik kecuali skim pinjaman tertentu dan lain-lain lagi. Seterusnya, berapa skim yang terdapat di dalam Mara? Ada beberapa skim pinjaman perniagaan di Mara yang boleh dan sesuai diperhundan juga secara asasnya. Terdapat 3 jenis pembiayaan perniagaan. Yang pertama, pembiayaan kontrak. Kedua, pembiayaan am pinjaman bawah RM500,000. Dan ketiga, pembiayaan am pinjaman dari RM500,000 ke RM5 juta. Di samping itu, setakat ini Mara telah memberikan kemudahan pembiayaan perniagaan kepada hampir 17,000 usahawan dengan melibatkan saluran pembiayaan berjumlah lebih daripada RM288 juta bagi tahun 2020 melalui 13 jenis skim pembiayaan. Ekonomi Malaysia yang dilanda dengan wabak pandemik COVID-19 juga memberi impak terhadap sosioekonomi negara semenjak bulan Mac 2020 di mana tidak secara langsung menjejaskan aktiviti perniagaan para keusahawanan. Sebagai tanda prihatin, inisiatif Mara Prihatin juga diperkenalkan di bawah sektor keusahawanan yang memberi tawaran moratorium 6 bulan pengecualian pembayaran semula pembiayaan April hingga September, 2 bulan percuma sewaan premis April hingga Mei dan tambahan penawaran khas 30% diskaun bayaran sewaan bagi tempoh 4 bulan. Kini Mara sentiasa memperkasa dan memperbarui skim pembiayaan untuk lebih menggalakkan golongan Bumiputera menceburi bidang keusahawanan. Selain itu, Mara turut membantu keusahawanan kelompok kontraktor Bumiputera melalui tawaran kerja, penyelenggaraan premis perniagaan Mara di seluruh negara melalui peruntukan pakej rangsangan ekonomi 2020 dengan implikasi kewangan sebanyak 50 juta. Itu saja. Terima kasih. Bagaimana pula hala tuju pendidikan dan kualiti apabila lebih banyak ruang diberikan kepada pelajar kumpulan B40 dan M40 dikatakan secara tidak langsung
menjejaskan kualiti pelajar dihasilkan maktab rendah Sains Mara MRSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ros Faranis binti Rushidi. Nometri ASN 2002100053, AB 2.1. Setakat ini, tiada masalah kualiti pendidikan dan pencapaian walaupun peningkatan jumlah pelajar MRSM daripada B40 malah inilah perlu dilakukan untuk memberi peluang kepada mereka. Untuk itu, MRSM sentiasa memastikan kualiti pendidikannya tidak terjejas walaupun lebih banyak ruang diberikan kepada pelajar B40 dan M40. Ketika itu, bilangan pelajar daripada B40 sebanyak 16,317 orang, manakala M40 pula 9,679 pelajar. Pengambilan pelajar ke MRSM masih memenuhi syarat akademik, sudah ditetapkan dan keutamaan diberikan kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. Pemilihan pelajar masih berdasarkan merit. Oleh itu, kualiti pelajar tidak terjejas walaupun lebih banyak ruang diberikan kepada kumpulan ini. Penubuhan MRSM amat bermakna kepada golongan ini. MARA sentiasa prihatin untuk memastikan hasrat kerajaan membantu dan memberi akses pendidikan terbaik kepada B40 dan M40. Selari hasrat kementerian melalui Dasar Pembangunan Luar Bandar Teras 3, modal insan berkualiti, komited dalam melahirkan masyarakat mempunyai minda kelas pertama dengan penyediaan infrastruktur inklusif kepada pelajar terutamanya luar bandar. MRSM ialah IPMA yang menyediakan pendidikan dalam matematik, sains dan teknologi kepada pelajar Bumiputera untuk meneruskan pengajian ke institusi pendidikan tinggi dalam dan luar negara. Untuk mencapai matlamat menjadikan pendidikan di MRSM bertaraf dunia, sistem pendidikan SPMRSM memberikan penekanan kepada kemahiran pembelajaran abad ke-21, merangkumi aspek kreativiti dan inovasi pembelajaran melalui pengalaman, kemahiran berfikir, kemahiran teknologi, maklumat dan komunikasi TMK, komunikasi dan kolaboratif, kemahiran insaniah dan kemahiran subjek. Dalam isu penajaan termasuk yuran pengajian dan elang bulanan untuk pelajar MRSM serta institusi pendidikan tinggi di bawah MARA, adakah penajaan itu masih diteruskan atau dikurangkan? Penajaan termasuk yuran pengajian dan elang bulanan untuk pelajar di IPMA masih diteruskan. Sama seperti dasar sedia ada, iaitu tiada yuran pengajian dikenakan kepada pelajar. Begitu juga pemberian elang sara hidup kepada pelajar masih diteruskan kerana ia sedikit banyak dapat membantu meringankan beban dan kos sara hidup pelajar dalam usaha menimba ilmu hingga peringkat seterusnya. Ini termasuk yuran pengajian dan elang bulanan bagi pelajar MRSM serta pengecualian wang caruman dan pemberian wang saku bagi pelajar memenuhi syarat bantuan kewangan MARA. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET sentiasa menjadi pilihan pendidikan bagi institusi di bawah MARA. Apakah pelan transformasi pendidikan dalam memenuhi kehendak industri dan keperluan ketika ini? Sejak penubuhan TVET MARA bermula tahun 1968 di Institut Kemahiran MARA, IKM Jasin, Melaka, MARA sudah menghasilkan
169,141 graduat dalam pelbagai bidang teknikal. Sehingga kini terdapat 270 institusi pendidikan TET MARA di seluruh negara. Ia memberi tumpuan pelbagai bidang pengkhususan teknikal di bawah 14 bidang utama pengajian meliputi mekanikal dan pembuatan seni bina awam, elektrik dan elektronik, minyak dan gas, kesihatan dan perubatan, bioteknologi, teknologi material, teknologi maklumat dan pengkomputeran, pengangkutan dan teknologi logistik, marine, aero angkasa, rel dan otomotif, multimedia kreatif dan seni reka, hospitality, kulinari dan pelancongan, usahawan dan teknopreneur, dandanan rambut dan kecantikan, fashion dan pakaian. Transformasi TVET MARA membabitkan rasionalisasi program peluang laluan pendidikan daripada peringkat rendah ke peringkat lebih tinggi. Industri IR 4.0 MARA merangka plan transformasi 2018 hingga 2028, antaranya koordinasi bersama agensi bagi memenuhi keperluan dan permintaan guna tenaga negara. Selain itu, komponen set kemahiran diterapkan dalam kurikulum secara teori dan amali. Kepelbagaian klasifikasi persijilan atau pentauliahan dengan berasaskan keperluan industri, kami juga menumpukan industry-based education and training. Pendidikan dan latihan berasaskan industri sentiasa diperkasakan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran TVET MARA sentiasa relevan dan diiktiraf industri. Pendigitalan TVET MARA pula komponen utama dalam plan transformasi TVET MARA. Bagi menyokong informasi digitalisasi ini, inisiatif diteruskan dengan peningkatan infrastruktur, iaitu melalui menaik taraf rangkaian internet dan membekalkan internet berkelajuan tinggi. Okey, terima kasih Terima kasih. Faranis. Sebelum berakhir forum ini, soalan terakhir daripada saya ialah apakah yang dapat disimpulkan dalam perbincangan kita pada hari ini? Sejak penubuhannya, banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Malah, untuk menjamin pendidikan kaum Bumiputera terus berkembang pesat, MARA juga bertanggungjawab menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan kepada golongan ini, di antaranya adalah pusat-pusat latihan kemahiran, pinjaman kewangan, nasihat dan bimbingan. Kerajaan memainkan peranan utama untuk meningkatkan kemajuan industri kecil dan sederhana. Usaha yang berterusan daripada kerajaan ini mampu merancangkan ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Itu sahaja perbincangan daripada kami tentang forum pada hari ini. Sekian, terima kasih.